kecuali orang yang enggan. Tapisan kecuali orang yang enggan. Qalu, kata para sahabat, wa may ya'ba, ya Rasulullah, wa may ya'ba, wahai Rasulullah, siapa pula yang enggan? Cuba tanya orang mana-mana pun, nak masuk syurga tak? Semua akan cakap nak, tapi solat tak solat, abai-abaikan contohnya. Jadi Nabi kata secara istilah, dia secara makna luar biasa ni, makna etimologi biasa, semua orang nak lah, kan? Mana ada orang yang enggan? Secara istilah yang enggan ni maksudnya apa? Man ata'ani, iaitu orang yang taat aku, itulah orang yang nak masuk syurga. Taat Nabi, maknanya ikut semua tadi yang ayat 4165 yang kita bincang 465 kan, 465. Ini semua ayat ni kita kena tengok balik nantilah. Waman asani faqad aba, waman asani faqad aba. Ayat berapa tadi ada asa ni? Wa may ya'sillah, iaitu apa? Orang yang bila ada urusan perintah dia pergi buat lain, kan? Termasuk, jadi dia merugikan diri dia sendiri. Jadi waman asa ni faqad aba, siapa yang derhaka aku maka dia enggan. Sebab itu bila kita sekarang ni dah faham, penting tak tahu belajar lisan-lisan Nabi sampaikan ni? Penting tak? Ke sekadar tahu je saya buat je dulu ikut? Penting sebenarnya, penting. Sebab semua orang nak syurga paling tinggi kan? Ke ada yang tak apa, saya orang biasa, saya nak syurga biasa-biasa je, macam tu ke? Mana ada? Semua orang nak, tapi dia cuma apa? Angan-angan, khayalan. Lepas tu kata Al-Hasan Al-Basri ni, Al-Basri kata kan, Imam Al-Hasan Al-Basri, kenal tak Imam Al-Hasan Al-Basri? Nama dia ni terkenal sampai sekarang kan. Dia ni antara tabi'in yang besar juga. Dia kata laisa iman bit tamanni wala bi tahalli. Jadi dia kata laisal iman, iman itu bukan dengan tamanni, khayalan, berangan, angan-angan. Wala bitahalli, bukan dengan tahalli apa? Perhiasan, penampilan. Ya, pakai semua ni macam-macam lah pakaian dia, menunjukkan dia ni beriman. Bukan, dua tu bukan. Jadi dari sudut dalaman, iman bukan angan-angan. Dari sudut luaran, iman bukan pakaian. Kemudian Nabi kata lagi, kata Al-Hasan Al-Basri lagi, walakin apa dia, sekejap, salamatan sekejap
Okey, betul. Jadi tetapi iman itu adalah ma waqqara fil qalbi. Apa yang waqqara ni apa? Diikrarkan sungguh-sungguh. Dengan ilmu dia lah. Ikrarkan. Jadi ditanamkan dalam hati dia dengan ilmu tadi. Wasaddaqahul amal, dan dibenarkan keilmuan yang dia tahu, dia simpan tadi ni, yang kefahaman dia tadi dengan amalan dia. Dengan amalan yang dia buat tu. Dia dua situ, praktik, teori dan praktik lah. Kalau tidak apa, tak sempurna iman tu, laisal iman. Jadi pokok sekarang kita ni belajar untuk nak buat apa sekarang? Nak sempurnakan iman kita lah. Nabi kata la yu'minu ahadukum. Allah kata la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Kata Hasan al-Basri laisal imanu. Nampak? Semua berkaitan yang sama. Jadi nak sempurnakan iman, kita kena usahakan dengan jalan yang betul. Okey. Ya. Laisal imanu bitamanni. Tidaklah iman itu diperolehi dengan angan-angan. Taman ini angan-angan. Wala bitahalli, dengan, dan juga tidak dengan penampilan, perhiasan ni, penampilan. Tetapi ianya iman itu adalah, akan tetapi iman itu adalah apa yang waqara fil qalbi, apa yang teguh dalam hati, tersemat dalam hati. Ya, faham ma waqara, apa yang tersemat dalam hati. Wasaddaqahul amal, dan dibuktikan tindakan dengan amalan, dan dibuktikan dengan amalan. Dapat? Okey. Jadi sebab tu tengok, bila Nabi sebut ni kullu ummati yadkhulunal jannah, para sahabat ni bila tahu, terus mereka tamak berlumba-lumba nak ikut apa yang Nabi buat. Sebab tu Nabi tak pernah ajar tentang, Nabi selalu cela dunia ni, betul tak? Kalau tengok kisah Nabi semua, dunia mesti Nabi banyak mencela dia. Nabi selalu rendah-rendahkan dunia. Kita pula selalu tinggi-tinggikan dunia, betul? Sampai ke Menara Gading, ya, betul lah, bagus dari sudut tu. Tapi Nabi tak pernah ajar gitu. Nabi kata apa antaranya? Sahabat pun jalan dengan Nabi, Nabi tengok, Nabi tunjuk ada bangkai kambing di tepi tu. Bangkai kambing tu bukan bangkai kambing yang cantik. Bangkai kambing tu memang dah masa hidup dia pun dia cacat telinga dia dah. Siapa nak beli bangkai kambing ni? Dengan harga murah, seorang pun tak nak. Dunia lebih ini daripada ni, lebih kurang macam tu. Nabi cela dunia ni. Kita pula sibuk ajak pula anak kita pula lagi untuk apa? Oi, muliakan dunia. Ni kesilapan pula. Tak. Lagi Nabi kata apa lagi? Tengok hadis ni. Di bawah tu. Walau kanatid dunya tazinu indallah, Nabi kata. Kalaulah dunia ini tazinu indallah, nilainya di sisi Allah, janah ba'udah, ada nilai sebesar sayap nyamuk, Nabi kata, ma saqa kafiran minha qataratan abada. Orang kafir tak akan diberi minum walaupun air setitik pun, sebab nilai dunia ni ada nilai sebesar sayap nyamuk. Maknanya begitu sekali lah, kalau ada nilai sikit dunia ni, orang kafir pun tak boleh. Tapi kenapa semua bebas? Sebab dunia ni tak ada nilai walaupun harga sebesar sayap nyamuk. Maknanya begitu. Tengok Nabi cela lagi. Jadi tanda kita ni sayang Nabi juga, kita nak ikut Nabi juga, kita kena buat apa? Ajar supaya orang cinta dunia juga ke? Ataupun macam mana? Faham Kena ubah juga macam tu.
Tapi ramai orang bimbangkan hilangkan. Senangnya pada sektor pembelajaran yang mudah je lah. Dia bukan maknanya tak boleh. Kita nak anak kita lulus dalam SPM contoh. Okey lah. Kita nak anak kita lulus dalam punya peperiksaan semualah. Jangan sampai kita tak rasa apa-apa pula, anak kita faham fizik, kimia, apa lagi, mata pelajaran, tapi dia kerja tak pun kerja tu kan contohnya. Semua admit pun dia lulus, kita nak bagi dia faham. Tiba-tiba kan, kita tak rasa apa-apa pun, anak kita tak faham Quran, hadis Nabi pun tak tahu. Rasa tak? Rasa tak macam berat, macam kita takutnya anak kita gagal tadi tu? Rasa tak? Ke tak rasa apa-apa? Ada masalah tu dalam iman lah. Mana lagi mahal? Mana lagi mahal? Ada tak nanti soalan dia awak tanya, kenapa admit kamu gagal ke? Kan? Kenapa ni dalam kubur nanti? Ada tak? Tak, dia tanya apa? Tuhan kamu siapa? Kamu kenal? Siapa nak kenal Tuhan melalui siapa? Nabi. Agama kamu Islam. Tahu tak? Siapa yang memperkenalkan Islam? Nabi juga. Apa dia? Hazar rajulun. Siapa pula lelaki ini? Bu'itsa fikum, yang diutuskan kepada kamu. Tapi bagi orang yang dulu tahu saja, kan? Sebab apa? Jawapan dia berdasarkan amal dia. Bukan lagi pada ilmu dia dah. Orang ada ilmu tapi tak buat, dia akan jawab apa ni? Aku rasa macam ingat tapi tak tahu lah. Allah hilangkan ingatan dia tu. Jangan ambil mudah tu. Itu. Ni soalan dia. Kemudian soalan keempat. Kalau orang ni lulus jawab ni, orang beriman lulus jawab 1, 2, 3, 4, siapa Tuhan kamu ni, dia dapat jawab semua. Last sekali awak siapa? Wa ma ilmuk. Apa pengetahuan engkau tentang ni? Macam mana engkau tahu? Apa pengetahuan engkau? Dia kata apa? Qara'tu kitab Allah wa saddaqahu. Itu jawapan dia. Sebab dulu aku membaca kitab Allah, aku faham dia, dan aku saddaqahu, membenarkan dia, isi dia, kandungan dia. Bayangkan ini tak nak baca pun, faham apa tadi? Kan? Yang dia tahu apa? Tu lagu-lagu Korea semua hafal habis. Agak-agak macam mana? Kita ada tak rasa macam Nabi? Nabi Yahudi dia tak kenal pun, dia pergi datang rumah apa? Masuk Islam, akhirnya supaya dapat masuk syurga. Kita anak-anak kita, maknanya kita ni lagi dahsyat kan? Rasa tak sayang langsung. Tak rasa pun sayang sangat pun. Sayang dia bimbang dia kena panas aircon je. Hari ni tak boleh. Sayang Nabi berbeza dengan sayang cara sayang kita. Jadi cara dia sekarang kita kena Nabi nampak betul azab Allah tu begitu seolah depan mata dia. Ni kalau kena bakar nanya ni. Anak aku ni kalau kena ni nanya. Sekarang memang sihat je, makan semua gemuk okey je. Tapi bayangkan kalau nak kena bakar, hari ni aku bagi dia aircon hari ni. Aku sanggup peruntukkan aircon yang mahal-mahal. Aircon rosak aku servis terus. Kan? Nanti dapat aircon, siapa nak bagi aircon kat sana? Cuba bayangkan. Ini yang kita kena betulkan masalah ni. Masalah sosial tak akan selesai kalau kita tak bawa semua kembali kat sini. Sebab dia bukan, kita nak jaga dia bila, berapa lama kita nak jaga apa yang ada di sekeliling kita? Berapa lama? Selalunya manusia ni, orang Muslim kadang-kadang dia menyerahkan hak penjagaan kepada diri dia. Itu silap dia. Sepatutnya dia harapkan Allah jaga dia dan jaga anak dia dengan apa? Dia taat Allah. Dia ajar semua sebab apa? Kalau kita boleh jaga sekarang, kita tak jaga, ajar dia untuk dia jaga diri dan dia jaga hak Allah, macam mana? Betul tak? Hari ni bolehlah kita suruh dia solat, dia solat je. Dia solat sebab kita suruh lah. Tapi kalau kita tak ajar dia supaya dia tahu apa maksud solat tu, dan dia solat kerana automatik, bukan manual. Kan? Sebab apa? Kita nanti tak ada dekat dia dah nak cakap lagi solat. Ketika tu siapa nak jaga dia? Siapa nak jaga dia? Bagi orang beriman, siapa jaga dia? Allah akan jaga dia. Jadi sekarang ni macam mana kita nak buat? Kita kena suruh dia kenal Allah lah kat situ. Jadi hal ni kena faham. Ini kena, itu sebab tu kita kena doktrinkan dia supaya apa? Cintakan syurga Allah tu, nak matlamat dia syurga Allah. Itu Kemudian bukti kasihkan Allah. Ni yang kedua. Tanda kasihkan Allah adalah dengan cinta ikut Rasul. Kita ayat ni biasa kita bacakan kan. Surah 3 ayat 31 tu. Apa dia? Apa ayat dia? 331. Kul in kuntum tuhibbunallah.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalaulah betul kamu cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Jadi bukti cintakan Allah dengan cara ikut Rasul. Allah tak iktiraf. Allah tak iktiraf siapa yang dakwa ikut dia tapi tak ikut cara Rasul macam mana. Allah tak iktiraf. Sebab tu Allah sendiri yang gariskan panduan ni. Allah kata kat situ, okey, kalau kamu cinta aku, ikut Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasul. Kemudian itu yang kedua, dorongan untuk, maknanya apa? Dorongan kita ni sayang Allah, Allah ni bagi rezeki kita. Jadi yang mendorong kita, menambahkan sepatutnya apa? Menambahkan rasa kita ni nak ikut apa yang Nabi bawa, dengan tahulah kisah perjalanan Nabi dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiga, Nabi ni kita yakin yang Nabi bawa rahmat. Segala yang datang dari Nabi pasti rahmat, pasti bawa kebaikan. Walaupun kadang-kadang nampak tak menyebelahi kita pun, kan? Nampak macam tak okay. Ini yang ketiga, dalil dia dalam surah itulah 21:107. Muhammad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau Muhammad sebagai rahmat kepada sekalian alam. Daripada Anas bin Malik katanya, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahkanlah dan janganlah susah-susahkan, dan gembirakanlah dan janganlah kamu buat orang lari. Sebenarnya apa? Bila orang, sebab tu dia ada ni, nama dia at-targhib wa tarhib tu. Dalam kita nak ajar ni, dia ada dua, mesti seimbangkan dua benda itulah, targhib dengan tarhib. Motivasi dan juga ancaman. Targhib disebut at-targhib wa at-tarhib. Jadi dia ni satu dua tengok dua keadaan. Sebab tu bagi kita kena tengok kita punya anak, contohnya mad'u kita, orang yang kita nak nasihat tu. Contohlah orang tu dulu dia nak bertaubat dia memang jahat lah, contoh anak kita ke degil lepas tu dia pun boleh insaf datang kat kita pula kata masa tu dah rasa sakit hati sangat, tak payahlah kamu ni, jangan buat macam tu. Faham sebab dendam punya pasal kan, tak nak terima, jangan buat macam tu. Faham itu maksud dia. Bila dia dah dekat ni, cara kita mana? Targhib kita, tarhib. Targhib ni maknanya bagi motivasi. Allah ampunkan, insya-Allah maafkan, dah selesai. Fa'fu wasfahu, lapanglah, ampunkan dan berilah, buka buku barulah orang kata. Macam tu sepatutnya. Ini tak, maknanya ada tak kita ni macam Nabi? Tak ada lah. Itu yang pertama. Untuk tarhib ni nak bagi ancaman ni, bila memang dia degil, dia langgar juga, kita cakap dah, kita kata Allah kata begini nanti, akibat dia begini nanti, tak takut ke? Itu baru cakap. Jadi ingatlah, ini juga uslub dakwah namanya kata yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan payah-payahkan, gembirakan, jangan bagi orang lari. Orang tu dah nak terima, tiba-tiba kita boleh potong, kita cakap benda yang tak sepatutnya, jadi akhirnya dia tolak, contohnya. Yang keempat, kita yakin yang Nabi ni adalah tokoh agung yang menjadi teladan. Bahkan juga orang barat pun kan, siapa nama dia? Penulis yang tulis 100 manusia dunia tu, dia letak Nabi lah, Muhammad atas sekali, tapi tak boleh pun ikut buku dia. Nabi tak boleh buat perbandingan dengan manusia lain pun.
pun kan. Kalau ikutkan buku tu pun sebenarnya tak betul pun. Dia boleh buat perbandingan Nabi dengan Nabi adalah Nabi ya. Bukan manusia dibandingkan dengan Mahatma Gandhi dan sebagainya kan. Tak layak langsung pun tokoh-tokoh lain tu. Baik. Nabi ni tokoh agung yang teladan. Kenapa Nabi ni bercakap dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Nabi ni akhlak dia akhlak yang agung. Dalam surah 68 yang 4 tu, itu cerita tentang Nabi ni memiliki akhlak yang agung. Khuluqan azim kan, khuluqun azim Allah sebut dalam surah tu. Kemudian dalam surah 33 ayat 21 tu, ni Nabi ni uswatun hasanah. Uswatun hasanah, teladan terbaik. Cuba tengok dalam hadis yang kita ambil yang pendek ni ya. Daripada Abu Hurairah, Nabi sebutkan, Nabi SAW sabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terbaik, akhlak yang baik, soleh. Itulah tugas Nabi. Nabi bukannya nak halang kita daripada aktiviti yang sedia ada dengan kita, bukan. Nabi bukan nak halang kita. Contohnya kita ni dah berniaga, kita ni sebagai apa, Nabi tak halang kita untuk teruskan buat betul. Tapi Nabi nak kita buat itu dengan akhlak yang terbaik. Inilah seperti mana yang ada dekat tanah Arab dulu lah, di Quraisy masa Nabi dakwah kepada mereka tu. Banyak tak amalan-amalan Quraisy ni yang kekal? Banyak tak? Antara yang kekal apa dia? Jadi antaranya ibadah lah. Nabi betulkan ibadah yang mereka buat. Mereka pun buat tawaf sama je. Tekal sampai sekarang kita buat. Jadi Nabi membersihkan cara mereka buat tu. Cara mereka buat tu dengan cara yang betul. Itu dari segi ibadah mereka. Dari segi akhlak, ada contohnya diet 100 ekor unta kan. Itu adalah syariat. Itu dulu dah ada dah. Itu dulu dah berlaku dan Islam kekal kan. Islam kekal kan apa yang berlaku pada zaman tu. Kerana sebab apa? Itu baik. Ada banyaklah perkara begitu. Jadi Nabi datang membawa teladan kepada manusia ni. Baik. Kemudian seterusnya saya kena cepatkan bukti kasihkan Rasul, muka surat 5. Jadi menghiasi diri dengan akhlak Nabi. Macam mana cara dia? Pertama, tadabbur Quran. Akhlak Quran, akhlak prinsip dulu. Akhlak ni sebenarnya ingat dia lahiriah dengan dalam luar akhlak ni. Akhlak ni batiniah dengan zahir. Akhlak dia ada batin, ada zahir. Yang orang Melayu nampak akhlak mana? Orang tua kan? Baguslah, itu akhlak zahir lah. Akhlak yang betul akhlak batin nak betul kat mana? Quran. Sebab tu dia ditanya, Aisyah ditanya ni tentang apa? Rasul apa? Dia kata kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi ni adalah Quran tu. Quran suruh kita jaga lisan kita. Quran suruh kita jangan main cakap je benda-benda. Contoh surah 17 ayat 36 tu, wala takfu ma laisa laka bi ilmin. Jangan kamu main ikut je tanpa ilmu. Itu akhlak. Sebenarnya akhlak ni bukan hanya luar-luar ni je tunjuk baik, sopan, lalu depan orang cakap baik, bukan. Cara pemikiran juga akhlak. Macam mana kita interaksi dengan ilmu? Kita dulu utamakan yang mana? Itulah akhlak. Akhlak ada tingkatan. Akhlak paling tinggi, tingkatan akhlak dengan siapa? Selalunya juga kesilapan kita juga, kita nampak akhlak ni dengan siapa? Dengan orang tua kan.
Akhlak ni ada tingkatan dia. Pertama, tingkatan akhlak ni dengan siapa? Satu, Allah. Akhlak kita dengan Allah apa dia? Esakan dia, ikut perintah dia, perhatikan ayat-ayat dia, utamakan perintah dia. Akhlak dengan Allah. Sebab itu akhlak dengan Allah ni yang paling besar, paling tinggi sekali. At-tauhid. Tauhidullah wa ta'ah. Ta'atuhu. Tauhiduhu mentauhidkannya dan mentaati Allah segala perintah dalam dia. Kalau tak tauhidkan Allah tapi ikut perintah Allah, taat, buat tapi tak tauhid, tu nama dia musyrik. Kalau tauhid ni yakin ni semua sekadar yakin je tapi perintah Allah tak buat, tu nama dia kafir lah pula, kan? Sama je sebenarnya, lebih kurang dua tu. Jadi tak boleh, jangan campur adukkan dalam ketaatan kepada Allah dengan syirik kepada dia. Ini paling besar, paling tinggi. Kedua, akhlak dengan Ar-Rasul, akhlak dengan Rasul. Terutama semua Rasul lah, para Rasul dan Rasulullah SAW. Sebab tu antara kita ni berakhlak dengan Nabi apa dia? Nilai tadi. Bila ada hadis Nabi, kita cinta nak buat ni, utamakan ni, tinggikan apa yang datang dari Nabi. Kita cuba hiaskan diri kita dengan akhlak Nabi. Itu adalah tanda kita ni berakhlak dengan Nabi. Dan yang terakhir dengan siapa? Dengan Nas. Sebenarnya semua sekali ya. Dengan dan semua makhluk lah. Semua makhluk, dengan binatang dan sebagainya lah. Tak boleh kurung binatang, kan? Itu semua akhlak. Jadi ini dah tingkatan akhlak. Yang pertama, akhlak dengan Allah. Kedua dengan Rasul. Dan ketiga dengan makhluk. Jadi selalu menjadi perhatian yang ini ya. Ini yang bawah ni. Kadang-kadang orang barat lagi kan beradab kan. Lagilah. Okey, orang Jepun lagilah kan. Kalau nak kata akhlak yang ini, orang Jepun lagilah. Kan. Jadi tapi berlebihanlah. Nabi haramkan kita apa antaranya? Tunduk. Kan? Tunduk sampai macam ni kepada manusia. Rukuk hanya untuk siapa? Allah saja. Tengok, jadi salah faham. Sebab dia tak faham akhlak kepada Allah dan Rasul lah. Itu nombor satu. Sebab tu kita punya pokok utama kat sini. Betulkah kita punya fahaman akhlak kita tentang Allah dan Rasul tu. Kemudian mengucapkan selawat, ni akhlak kepada Nabi, Rasul dan salam. Kita buka tengok hadis yang bawah sekali tu. Nabi kata al-bakhil wallazi man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Bahkan Nabi kata ni orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila nama aku disebut di sisinya lalu dia tidak mengucapkan selawat. Jadi ni selawat yang paling mulia, selawat apa? Ibrahimiyah. Cukuplah selawat tu sebenarnya. Cuma manusia ni cepat jemu kan. Ada lagi selawat. Tapi selawat yang Nabi ajar banyak juga selawat. Saya pernah bagi kot dalam nota. Ada? Tak ada kan? Oh, dalam kelas lain. Ada 11 selawat Nabi yang sahih yang saya bagi. Pelbagai lah. Baik. Jadi sebaik-baik selawat lah selawat yang Nabi